Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang menonton video ini. Alhamdulillah hari ini saya dapat menyiapkan video untuk dikongsikan pada anda semua yang ingin mengetahui tentang lebih lanjut, tentang lebih mendalam dan lebih details mengenai dengan penyakit kencing manis ni, adakah ia boleh sembuh ataupun tidak. Okey dah. Buat pengetahuan semua, setiap penyakit ni mesti ada penawar dia. Itu Allah dah cakap kan. Allah dah kata setiap penyakit pasti ada penawarnya kecuali mati. Okey, so kita sebagai manusia kita kena berikhtiar. Okey, dalam video ni adalah satu ikhtiar bagaimana kita untuk mencari kesihatan, memulihkan kesihatan tubuh badan kita kembali. Okey. Bagaimana itu kita kena faham apa keperluan tubuh badan kita untuk sihat, untuk sel yang sihat. Tubuh badan kita ni biasanya bermula daripada sel. Okey. Itulah yang saya nak kupaskan dalam video ni. Buat pengetahuan semua, saya pernah membuat webinar. Okay, saya pernah mengadakan webinar ataupun kelas secara Google Meet online. Masa kelas ni saya jemput speaker khas lah, yang bernama Coach Aziz ni. Sebab memang basically kami memang train mereka yang join program ni untuk belajar pemakanan sihat dan juga bernutrisi. Kenapa nutrisi? Kena tengok sampai habis dalam video ni. Okey. Masa saya buat, insya-Allah saya akan buat lagi kelas seperti ini untuk anda semua. Kita boleh belajar dengan coach top 5 Herbalife di Malaysia, iaitu Coach Aziz, di mana beliau ni berpengalaman, sangat-sangat berpengalaman train peserta-peserta yang join program ni untuk pulih, insya-Allah dengan izinnya. Semuanya dengan izin Allah. Yang boleh kami lakukan adalah kami bagi tahu cara bagaimana, kan. Jadi terpulang kepada individu, sebenarnya individu sendiri, kita sendiri yang bertanggungjawab. Bila kita dah belajar dan kita follow, insya-Allah semuanya akan diizinkan Allah untuk sembuh. Yang penting kita belajar cara kawal, belajar macam mana kita nak pulihkan sel-sel dalam tubuh badan ni. Jadi hari ini saya akan buat video mengenai topik yang dibincangkan hari itulah. So stay dalam video ni, sangat ringkas je, sangat sekejap, tak sampai 1 jam pun. Jadi anda stay dan teruskan. Okey, saya teruskan. Seterusnya, saya perkenalkan. Saya minta maaf, saya belum perkenalkan diri saya. Nama saya Coach Junaidawati, berasal daripada Jengker, Pahang. Kami semua tim Jengker. Tim Jengker ni adalah tim coach kami, iaitu mentor kami, Coach Aziz. Wakil, maknanya dia mewakilkan tim Jengker dan mentor lah dalam seluruh Jengker ni untuk Herbalife Coach, untuk membantu komuniti di seluruh Malaysia yang mengalami masalah penyakit gaya hidup sekarang ni. Dan saya fokuskan kepada penyakit kencing manis seperti mana yang anda alami. Okey, saya berpengalaman 4 tahun. Sebelum ni saya 2 tahun bersama dengan Coach Aziz menjadi trainer, belajar nutrisi, belajar ke luar negara, ke Hong Kong untuk ilmu pemakanan sihat dan juga nutrisi sahaja. Okay. Di sana banyak perkara yang saya belajar tentang ilmu pemakanan. Rupanya kena belajar pemakanan ni untuk sihat. Untuk sihat, bonus kepada mereka yang ingin turunkan berat badan. Sangat baik untuk kita punya kesihatan dan bonus dapat turun berat badan. Sekiranya kita amalkan dengan cara yang ikut meal plan dia lah. Okey, saya teruskan. Sebelum tu
tidak dibenarkan membuat sebarang rakaman suara atau video ke atas video yang saya buat ini, ya. Hanya semata-mata yang join program ni dan hanya untuk tontonan di sini sahaja. Okey. Ini saya dah perkenalkan, saya Coach Junadawati, Coach Pemakanan Sihat. Jurulatih pemakanan sihat selama 4 tahun sebab dulu saya pernah mengalami masalah berat badan sahaja. Saya tidak, Alhamdulillah lah, saya tidak ada penyakit obesiti, penyakit gaya hidup yang kronik. Okey. Tapi saya mendapat latihan di tempat saya mendapat latihan tu, saya bertemu dengan ramai orang yang mengalami masalah penyakit. Penyakit yang paling banyak sekali kencing manis. So saya nak fokuskan kepada penyakit tu. Saya dikelilingi oleh mereka yang datang untuk kami train, untuk membantu macam mana nak kembali pulih, macam mana nak kembali sihat. Okay, tak semestinya untuk turun berat badan sahaja. Kebanyakan yang datang mengalami masalah penyakit, darah tinggi, kencing manis, jantung. Kan? Kami bukan bagi ubat. Kami hanya bagi motivasi dan penekanan terhadap nutrition. Penekanan sebab tubuh kita memang perlukan nutrisi. Okey. Bayangkan masa kita dilahirkan, kita minum susu. Kan? Kita minum susu untuk membesar, sihat dan bagi sel-sel dalam tubuh badan kita grow. Okay. Itu kita minum susu kan, susu formula. Macam anak-anak kecil minum susu formula untuk kekal sihat, untuk membesar dengan sihat. Perasan tak bila kita dah sampai peringkat dewasa, kita berhenti. Okay, kita stop. Kita dah tak ambil nutrisi-nutrisi itu semua. Jadi kebanyakan bila kita tak ambil, kita punya sel dan tubuh badan akan rosak. Jadi disebab itulah pelbagai penyakit yang datang. Okey, saya teruskan. Kini Coach Aziz, dia memang top 5 dalam Coach Herbalife, dan dapat penghargaan lah di Herbalife. So saya memang belajar dengan Coach Aziz. Di samping itu saya pergi juga ke event-event dalam Herbalife ni untuk di-train. Kami pergi ke event Herbalife bukan semata-mata kerana ingin mendapat reward ataupun melihat perkembangan bisnes. Tak, kami juga belajar mengenai nutrisi pemakanan sihat. Memang ada slot untuk di-train untuk belajar mengenai nutrisi dan juga pemakanan yang rendah glycemic index, yang rendah kalori, semua yang sihat untuk kami train peserta-peserta kami. Jadi anda perlu trust kami, dan insyaAllah dengan izin Allah kami akan cuba membantu anda sebaik yang mungkin. Okey, kita teruskan. Kenapa? Okey, topiknya kenapa nutrisi itu memerlukan, kenapa nutrisi ini sangat penting untuk sel dalam tubuh badan kita. Mengapa nutrisi penting untuk kesihatan badan? Penting. Sangat-sangat penting. Itulah kunci utama kesihatan kita. Seterusnya, okey, saya nak fahamkan anda semua bagaimana kejadian tubuh badan manusia mengikut sains. Okay. Sebenarnya, benda ni kita dah pernah belajar kat sekolah dulu. Dan saya pun bila saya masuk ke dalam dunia nutrisi ni, baru saya, benda ni saya dah belajar dulu. Jadi, rupanya saya tak pernah ambil kisah. Kita dah belajar, tapi kita tak pernah ambil kisah. Tak pernah jadikan dia sebagai satu panduan dalam kehidupan kita. Sebab itulah kita kadang-kadang tak ingat. So, kita mengikut tabiat. Mengikut tabiat kita memang sukar nak diubah kan. So, kita hari ini saya akan berkongsi tentang kejadian tubuh manusia mengikut sains. Okay. Kejadian tubuh manusia ni bermula daripada sel. Okay. Yang pertama, sel, blok-blok sel seperti batu-bata. Dia ibarat kita macam nak membina rumah lah. Mesti kena ada blok-blok untuk bagi kuat kan. Sebuah rumah tu perlu ada batu-bata kan. So untuk mengukuhkan, untuk menjadi pertahanan dalam tubuh badan.
So itulah itulah kejadian yang pertama dalam sistem tubuh badan kita. Bermula daripada sel. Okey. Kita ada sel mata, kita ada sel saraf, kita ada sel apa lagi? Sel macam-macam, sel kulit kan. Sel lutut dan pelbagai lagi. Semua bermula daripada sel kuku, sel rambut, semua adalah bermula daripada sel. Dan kemudian daripada sel-sel ni dia akan membentuk tisu-tisu badan. Tisu-tisu badan. Daripada sel dia akan membentuk tisu-tisu badan dan kemudian barulah membentuk organ-organ utama dalam badan. Organ-organ utama kita contoh macam jantung, hati, perut, pankreas, perut, usus, kan? Semuanya bermula daripada sel yang membentuk tisu dan kemudian membentuk organ. Bila membentuk organ, di situlah lahirnya organ kita. Jantung, macam saya sebut tadi kan. Itulah proses dia, sistem dia. Yang pertama memang sel, yang kedua tisu, yang ketiga adalah organ. Yang keempat barulah dia membentuk sistem-sistem badan dan juga akan menghasilkan saliran darah dan juga pernafasan. Dari situlah bagaimana sistem kejadian tubuh berlaku. Dan kemudian yang terakhir sekali barulah fizikal tubuh badan. Sama ada kita membentuk tubuh badan kita yang besar ataupun yang kecil, masing-masing punya fizikal tubuh badan. Kan? Dia bergantung pada sel tubuh badan kita. So, untuk kesihatan kita memang kita kena betulkan, memang kita kena sihatkan, memang kita kena bagi makanan yang baik kepada sel tubuh badan kita. Okey. Itu adalah sistem kejadian tubuh badan kita kena faham. Kerana kita nak bagi makanan yang betul untuk tubuh badan kita supaya kita dapat reverse penyakit apa-apa pun yang kita ada, insya-Allah. Kita kena faham tu semua. Seterusnya, okey, ini adalah jenis-jenis diet lah. Kan bila ada kencing manis, kita pasti kena, doktor akan nasihatkan kita, okey, awak kena kawal berat badan. Awak kena diet lah. Diet turunkan berat badan. Ada juga yang tak perlu turunkan berat badan tapi awak kena cut gula lah. Kan kena cut gula, kena elak makanan-makanan yang tak sihat. So kena elak karbo yang tinggi supaya gula tak spike dalam badan kan, dalam darah. Jadi ini adalah pelbagai jenis diet kita dekat Malaysia ni. Pelbagai jenis diet produk sihat dan diet di internet. Macam-macam, kalau kita Google, macam-macam diet ada. Diet tanpa karbo, diet tak makan nasi, diet tak makan langsung, kan? Diet tak makan nasi, diet tak ambil karbo, diet tak makan apa-apa. So, mana satu pilihan anda? Dan hari ini saya akan tunjukkan diet yang terbaik lah, yang bagus untuk kita punya kesihatan, tidak memudaratkan, yang bagi kita sihat insya-Allah. Kita kena sebut ni, insya-Allah, semuanya dengan izin Allah. Dan kita akan buat sesuatu perkara untuk untuk cara yang betul lah. Kan, kita kena belajar. Kalau tak belajar memang tak tahu. Kan, ada orang dia nak buat sendiri je diet. Dan kalau kita buat sendiri, kita belum tahu diet kita tu betul ke tak. Kan, kita tak boleh confident yang kita tak ambil karbo, kita boleh sihat je. Karbo ni bukan tak penting, bukan tak boleh ambil. Boleh, kena ambil. Sebab dia di antara satu komponen makanan yang kita, sel tubuh badan perlukan. Tapi sumber karbo yang bagaimana? Okey, kita teruskan. Seterusnya, ni untuk turunkan berat badan lah. Kalau ada doktor menasihatkan anda untuk turunkan berat badan, okey, yang pertama anda kena tahu berapa kalori yang anda ambil setiap hari, kalori intake. Okey, berapa kalori yang masuk dan juga berapa kalori yang bakar. Macam dalam tim kami, memang kami akan adakan topik inilah, topik kalori. Pelbagai topik, semua topik akan diajar. Yang kedua, meal plan. Kalau nak turunkan berat badan, mestilah meal plan yang rendah kalori tapi tinggi nutrisi. Itu kunci kesihatan, supaya kita tak lemah masa kita berdiet, kita tak letih lesu semasa berdiet. Dan yang ketiga ni hormon kortisol.
Hormon ni menyebabkan otak kita tidak dapat menerima signal dari perut yang mengatakan kita dah kenyang. Okay? Sebab tu kita akan sentiasa lapar. Kenapa? Kenapa macam tu? Kita memerlukan hormon ni. Kita kena kurangkan supaya kita dapat membina mindset yang kita tidak lapar. Bagaimana betul jadi? Kena tengok sampai habis video ni. Okay? Seterusnya. Ni ada yang tanya, ada penggemar kopi tanya, macam mana jika yang mengamalkan kopi kurus kena kencing manis, darah tinggi atau penyakit komplikasi jantung? Sebenarnya nak minum kopi ni tak ada masalah. Tak ada problem pun, jangan berlebihan saja. Okay, minum kopi tak ada masalah. Yang bermasalah, yang jadi problem dia adalah gula. Okay. Gula. Kalau nak sihat, kalau nak konsisten, boleh minum kopi tanpa gula. Okay? So, fikir-fikirkan. Jadi seterusnya, kita berbalik semula kepada perkara asas tadi, iaitu sel. Okay, perkara pertama yang kita kena repair ialah sel. Sel, ingat ya, dalam kejadian tubuh badan kita bermula daripada sel. Okay? Kena repair sel. Kalau pankreas kita yang rosak, organ pankreas kita yang rosak, so kita kena repair sel pankreas. Kita kena repair sel. Bukan kita kena repair organ kita yang bermasalah, iaitu pankreas. Pankreas tak boleh mengeluarkan insulin. Kurang. Tak boleh mengeluarkan hormon insulin. Okay? Bila kita kencing manis lah kan. So, dan jantung, sakit jantung kan. Pelbagai lah. Selama ni kita bagi ubat kan. So, nampak tak kesilapan kita? Jadi penyakit bertahun-tahun, malah ada yang berbelas tahun dan berpuluh-puluh tahun penyakit tu berterusan. Sebab apa? Sebab kita tiada ilmu. So kita kena dapatkan ilmu supaya kita faham kejadian tubuh badan kita ni macam mana. Macam mana kita nak repair semula. Okay? Kena repair semula sel dalam tubuh badan kita. Seterusnya, orang yang ada penyakit ni, sebenarnya badan mereka mula rosak pada fasa ketiga kejadian tubuh manusia, iaitu organ. Yang ada penyakit ni biasalah organ-organ dia dah ada masalah, ada problem pada organ dia. Macam jantung tak boleh berfungsi dengan baik, jantung lemah kan. Lepas tu pankreas tak boleh menjalankan kerja dia dalam tubuh badan. Organ pankreas kan menjalankan kerja dalam sistem pencernaan. Pankreas kan, dia memudahkan, dan dia kan dia merupakan organ yang menyerap nutrisi, menyerap makanan yang kita makan ke pankreas, kemudian diproses lah, diproses di situ, dan adalah seterusnya proses dia. Itulah kerja organ. Tapi bila dia bermasalah, dia tak boleh melakukan proses yang biasa dia lakukan. Selain itu, pankreas ni juga dia dia menghasilkan hormon insulin. Tapi bila pankreas ada problem, dia tak boleh menghasilkan insulin. Dia kurang kebolehan untuk mengeluarkan hormon insulin untuk mengawal kadar paras gula yang masuk, yang tiba-tiba tinggi dalam, bila kita ambil makanan yang tinggi glycemic index, dan kita punya gula pun naik, kita tak boleh menghasilkan hormon insulin untuk mengawal semula kadar paras gula tu. Jadi apa yang terjadi? Kita ada masalah, kita ada problem. So di situlah sebab apa berlakunya tanda-tanda kita letih, tanda-tanda penyakit kencing manis kan. Kita letih, kita menyerang saraf kan. Kita kencing-kencing, kita kerap kencing, kita kerap sakit perut, macam gastrik kan. Sebab dia pankreas ni di bawah perut, tak silap saya. Kan organ dia. Boleh Google. Okay. Komplikasi jantung, itu yang kita takut sebenarnya. Kan, yang menyerang organ ni. Jadi sampai bila kita nak bergantung kepada ubat? So, terus soalannya, macam mana kita nak pulihkan sel tu? Okay. Masalah yang biasa berlaku dengan sel ni adalah pertamanya sel lemah, sel rosak dan sel mati. 3
Tiga perkara yang biasa berlaku dekat sel dalam tubuh badan kita adalah sel lemah, sel rosak dan sel mati. Okay, dia berpunca daripada kenapa berlakunya sel lemah, sel rosak dan sel mati ni. Dia berpunca daripada pola pemakanan kita yang tidak sihat. Kita berpunca daripada pola pemakanan kita, ambil makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi kalori, tinggi minyak, tinggi lemak. Okay, orang kata lemak kena ambil. Betul, lemak kena ambil. Lemak baik ada, lemak jahat ada. So kita fokus pada lemak jahat lah yang ni. Ni kalau kita ambil makanan yang tinggi lemak jahat, jadi ia akan memudaratkan kesihatan. Dan yang paling malang sekali, kadang-kadang tu seharian kita tak masukkan langsung. Tubuh badan kita ni makanan yang berzat. Jadi itulah menyebabkan sel ni akan berlaku dalam 3 situasi, iaitu sel lemah, sel rosak, sel mati. Bila berlakunya sel lemah, sel rosak dan sel mati ni, itulah punca berlakunya kerosakan organ. Kan, jika tidak kita amalkan nutrisi, ambil semula nutrisi. Tapi amazingnya bila kita amalkan semula nutrisi, sel-sel ni akan di-repair semula. Kan? Akan diperbaharui semula. Sel yang mati akan tumbuh sel yang baru. Okey. Ini cabaran pesakit diabetes lah dekat Malaysia. Ni dia punya trend dekat Malaysia. Trend kat Malaysia yang menghidap darah tinggi ada 32.7%. Yang diabetes, kan? Yang diabetes, penghidap diabetes ni 3.6 juta rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menghidap diabetes. Okey, 415 juta penduduk dunia kategori dewasa mempunyai diabetes. Bayangkan, jangka mencecah 642 juta menjelang 2040 ni. Kita punya trend lah kan kat Malaysia kan. Kita punya data-data. Dan 73% kematian Malaysia disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit. Okey, anda boleh lihat bagaimana seriusnya penyakit gaya hidup di Malaysia ni. So macam mana? Kalau kita sendiri dah hadapi ni, kita tergolong dalam 3.6 juta ni. Kita tergolong dalam rastus yang ada dekat dalam data di Malaysia ni. Kan? Jadi kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri untuk pulihkan kesihatan kita. Okay, ini bentuk pankreas kita. Pankreas yang normal, pankreas yang ada kencing manis. Macam mana? Bila normal, dia boleh menghasilkan insulin dengan normal. Walaupun kita makan makanan yang tinggi GI, kita ada hormon insulin untuk kawal paras gula. Okay? Tapi bagi pesakit kencing manis, dia kekurangan hormon insulin. So bila tak dapat nak menampung gula yang masuk, glukos yang masuk dalam darah, jadi di situlah berlakunya pankreas, kerosakan pankreas, dan sebab dia dah ada kencing manis. Di situlah kenapa pesakit kencing manis kena kawal pemakanan. Okay. Apa yang sebenarnya berlaku pada yang ada diabetes? Sebab sebenarnya berlaku pada mereka yang ada diabetes ni adalah organ pankreas mereka rosak. Okay, berpunca daripada serangan penyakit kencing manis tadilah. Ketika pankreas berada di bawah perut. Okay, semenjak umur kita 5 tahun lagi kan. Pankreas berada di bawah perut kita. Okay. Ini tak beberapa penting sangat. Tapi dia adalah info yang kita kena tahu. So saya baca-baca macam tu. Dan sel pankreas kita mula mati akibat tiba jangka hayat dan mati akibat faktor penjagaan makanan, yang mana bila kita ambil makanan yang mempunyai gula dan kolesterol yang tinggi. So apabila sel pankreas banyak yang rosak dan mati, pankreas tidak berfungsi dengan sempurna, menyebabkan kerosakan pada pankreas tersebut. Okey, kencing manis anda di tahap berapa? Okey, ini boleh info dekat Google ke dekat mana-manalah. Dekat sini pun anda boleh take note. Kan? Bagaimana simptom yang anda rasai? Darah jadi pekat dan gelap ataupun cepat dahaga dan panas, lalu letih, selalu mengantuk, kan? Lemah tenaga batin ni selalu berlaku pada lelaki lah, kan? Dia mengganggu hubungan intim. Jadi sangat penting untuk kita, bagi anda kalau ia merupakan sesuatu yang penting, jadi saya rasa anda jangan fikir lama-lama, jangan fikir tentang mahal ke, sesuatu nak kena makan sihat ni. Jangan fikir pasal benda tu. Kalau anda sayangkan hubungan
hubungan tersebut. Okey. Dan yang seterusnya tumpuk pada kulit. Saya kata-kata. Seterusnya kulit jadi mati, hitam, lebam, biasalah. Itu memang biasa berlaku pada mereka yang ada kencing manis. Selain itu penglihatan juga semakin kabur sebab sistem sel saraf mata terganggu, terjejas akibat kencing manis. Ini yang biasa-biasa. So nak elakkan semua ni, elakkanlah pengambilan gula putih. Di mana ada gula, gantikan saja dengan nutrisi. Sebab nutrisi ni manis, tapi bukan daripada gula putih. Yang pentingnya juga semula jadi dan sihat, insya-Allah. Okay, satu-satunya cara untuk repair sel adalah nutrisi. Itu je. Salah satu cara untuk repair sel adalah ambil nutrisi yang cukup. Benda nutrisi ni? Nutrisi ni adalah makanan yang tubuh kita perlu dan makanan yang boleh diserap oleh badan dan diagihkan kepada seluruh sel dalam badan manusia. Ada dua jenis nutrisi, makro dan juga mikro. Okey, makronutrisi ni dalam tu mestilah ada karbohidrat, kompleks, protein dan juga fiber. Ingat ya, makronutrisi ni karbohidrat kompleks, protein dan juga serat ataupun fiber lah. Kalau kita nak fahamkan dia, kalau dalam makanan kesihatan tu, KKM sarankan tu, nasi suku, lauk suku dan juga serat separuh pinggan. Ni pinggan kan. Kita perlu ambil nasi macam ni lah, segenggam, protein sebesar tapak tangan dan juga serat separuh pinggan. Itulah makronutrisi. Dalam makanan seharian kita pun ada. Itu makanan seimbang, nasi, lauk dan juga sayur. Itulah nutrisi. Kan? Tapi kita perlukan juga mikronutrisi. Mikronutrisi tu apa dia? Vitamin dan mineral. So kita perlu combinekan dua sekali. Kan? Nutrisi ni sangat penting untuk ambil nutrisi yang sihat. Kan? Yang bukan apa, kalau dalam pemakanan yang kita ambil sekarang ni, kita terjejas akibat daripada masakan kita. Pemasakan kita tu yang macam mana. Sebenarnya dia okey je, tapi pemasakan kita tu yang macam mana. Jadi, dan juga dia belum tentu cukup keperluan nutrisi tu. Belum tentu cukup dan dia kita ambil banyak, kalori tinggi kan. So, lebih baik kita ambil nutrisi yang telah disediakan. Okey. Itu sahaja. Sangat simple, sangat senang. Jadi, dah habis dah sesi perkongsian. Testimoni insyaAllah akan diupdate dalam video yang lain. Kan? Jadi disclaimer, setiap produk yang dinyatakan tidak bertujuan untuk mendiagnos, merawat, menyembuh atau mencegah sebarang penyakit. So sekiranya ada soalan, boleh bertanyakan personal dengan saya lah. Okay, ini adalah video. Jadi saya teruskan. Dan ini adalah kita punya package. Package macam mana nak dapatkan nutrisi ni? Mesti ada yang tanya, macam mana saya nak dapatkan nutrisi ni? Boleh berhubung dengan saya. Dan kita ada special Ramadan ni. Belum berakhir lagi, ada 10 hari lagi. Jadi, okay, package sehari baru kita ambil package sahur dan moreh RM10.90. Okay. Tapi specialnya buat anda yang menonton video ini sehingga 30 hari bulan April 2022 ni dah boleh dapatkan daripada saya special dengan hanya harga RM8.10 je sehari kan. Tapi kalau nak ambil pagi sahur dan moreh dah double lah kan. Okay, itu dah lagi bagus lah kalau kita ambil waktu sahur dan juga waktu moreh bulan puasa ni. Jadi special untuk nutrisi dalam program kami ni yang menyediakan apa yang terkandung. Ada 10 gram protein, ada 10 gram serat, ada 16 jenis vitamin dan mineral. Jadi special untuk anda harga hanya RM251. Yang sesuai, yang kalau kita nak ambil dalam tempoh 15 hari cukup. Itu untuk package yang maksimum lah. Cara maksimum yang kita buat, ambil waktu sahur dan juga moreh. Kan, tak sempat lapar pun ambil macam tu. InsyaAllah bagi kita tenaga walaupun kita kawal pemakanan, walaupun kita ambil makanan yang sihat. Percaya kepada proses. Kan? Mula-mula mesti anda akan
rasa mindset tu macam lapar. Tapi bila dah lama mindset anda akan faham macam mana keperluan tubuh badan. Sebenarnya yang kenyang, lapar ke, kenyang ke Allah yang bagi. So kita kena bina mindset yang sihat supaya kita sihat. Okay? InsyaAllah pada sesiapa yang inginkan set special ni bulan Ramadan ni, untuk mereka yang ada penyakit kencing ni, saya fokuskan nutrisi yang paling penting untuk mereka. Jadi bolehlah berhubung dengan saya. Okay, terima kasih kerana menonton video ini. InsyaAllah kita berjumpa dengan video topik yang lain yang berkaitan. Jangan lupa untuk belajar cara faham macam mana, dan share-sharekanlah package-package ni supaya dapat bantu juga mereka yang di luar sana yang tak tengok video ni, yang dapat bantu mereka untuk berpeluang lah untuk pulihkan sakit. Macam-macam sakit, macam-macam lah. Penyakit kencing manis, darah tinggi, kan, obesity, semua boleh insyaAllah. Okay, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum.